Hai, Assalamualaikum murid-murid Cikgu Syah. Berjumpa lagi kita pada hari ini, hari Ahad 31 Januari 2021 untuk PDPR Luar Talian Bahasa Melayu 2 Inovatif. Dah bersedia untuk belajar? Jom kita lihat. Tema kita pada hari ini ialah ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Tajuk yang akan kamu pelajari hari ini ialah Unit 22, Wang dalam Kehidupan. Standard pembelajaran, murid-murid akan mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Apakah kemahiran yang akan kamu kuasai hari ini? Hari ini, murid-murid akan menguasai kemahiran menulis. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita mestilah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu. Ingat ya murid-murid, tanda baca ialah simbol atau tanda. Tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Baiklah, mari kita lihat apakah contoh tanda baca. Tanda baca terdiri daripada banyak tanda. Yang Cikgu Syah nak tunjukkan hari ini ialah 3 tanda. Pertama, tanda noktah atau titik. Kedua, tanda koma. Dan yang ketiga, tanda tanya atau tanda soal. Baiklah murid-murid, kamu lihat ada satu simbol berwarna hitam? Ya, hebat kamu. Jadi, simbol yang kamu lihat ini kita namakan sebagai tanda noktah atau titik. Baiklah, di dalam ayat kita akan letakkan tanda noktah atau titik ini di akhir ayat. Noktah atau titik tidak akan diletakkan pada ayat seru atau ayat tanya. Kenapa murid-murid? Kerana ayat seru kita akan guna tanda seru. Manakala untuk ayat tanya pula, kita akan gunakan tanda tanya atau tanda soal. Baik, mari kita lihat apakah contoh ayat yang mempunyai tanda noktah atau titik. Mari ikut Cikgu Syah. Ayah saya suka menonton televisyen pada waktu lapang. Jadi murid-murid lihat di sini, selepas perkataan lapang, Cikgu Syah letakkan satu simbol berwarna hitam ini. Jadi simbol ini ialah simbol noktah atau titik. Jadi dalam setiap ayat kita, di akhir ayat tu, kita kena letakkan tanda noktah. Baiklah, seterusnya cuba murid lihat tanda ini. Ini ialah tanda koma. Apakah yang dimaksudkan dengan tanda koma? Baik, tanda koma ini kita gunakan bagi mengasingkan sesuatu perkataan di dalam ayat yang menunjukkan pilihan atau kepelbagaian perkataan. Contohnya, mari ikut Cikgu Syah. Ibu membeli ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan keropok leko di pasar. Jadi, apabila kamu lihat ayat ini, menunjukkan pilihan. Ibu membeli apa di pasar? Ada ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan keropok leko kan? Jadi, dalam ayat ini, kita mesti letakkan koma di sebelah ikan, sayur-sayuran. Baik, sekarang mari kita lihat tanda ini. Apakah tanda ini murid-murid? Ini ialah tanda tanya atau tanda soal. Bila kita akan guna tanda tanya atau tanda soal ini? Kita akan gunakan tanda tanya atau tanda soal ini di dalam ayat yang menunjukkan pertanyaan. Kita akan gunakan tanda soal ini di dalam ayat yang mempunyai kata tanya seperti siapa,
apa, berapa, bagaimana, bila, di mana. Baiklah, Cikgu Syah berikan satu contoh. Mari baca bersama dengan Cikgu Syah. Siapakah lelaki yang berbaju hitam itu? Jadi Cikgu Syah letakkan tanda soal di belakang ini kerana Cikgu Syah mahu tahu siapa lelaki itu yang memakai baju hitam. Jadi ayat yang mempunyai persoalan kita mesti letakkan tanda soal di belakangnya. Baiklah murid, sekarang kita akan membuat latihan. Cikgu Syah akan memberikan kamu 3 latihan menulis dan 1 latihan membaca. Murid-murid, sila dapatkan buku Bahasa Melayu 1 atau buku Bahasa Melayu 2, buku latihan kamu. Kemudian tuliskan hari, tarikh dan tajuk. Tajuk kita hari ini ialah tanda baca. Kemudian salin latihan 1 ini di dalam buku kamu dan jawab soalan ini. Contohnya, A. Tanda noktah. Sila letakkan atau tandakan tanda noktah di ruangan. Baik, Cikgu Syah harap kamu faham latihan yang pertama ini. Mari kita lihat latihan yang kedua. Baiklah, latihan kedua pula Cikgu Syah harap kamu dapat salin apa yang kamu dapat lihat di latihan 2 ini. Kemudian, kamu perlu susun perkataan menjadi ayat yang betul. Contohnya, ayah minum air kopi di ruang tamu. Dan di akhir ayat ini kita letakkan tanda noktah. Baiklah, latihan ketiga. Latihan ketiga pula, murid-murid perlu salin semula ayat dengan meletakkan huruf besar dan tanda noktah di tempat yang betul. Cikgu Syah berikan satu contoh. Lihat nombor 1, ini keluarga Nadia. Ini, Cikgu Syah betulkan di sini, I perlu kita letakkan huruf besar. Kenapa? Kerana ini I adalah huruf yang pertama, permulaan ayat. Jadi kita perlu letakkan huruf besar. Ini keluarga Nadia. Kenapa Cikgu Syah letak Nadia and huruf besar? Kerana Nadia merupakan kata nama khas. Apa-apa perkataan yang menunjukkan kata nama khas seperti nama orang, kita mesti letakkan huruf yang pertama sebagai huruf besar. Dan di akhir ayat ini, Cikgu Syah letakkan simbol tanda noktah. Baiklah murid-murid, Cikgu Syah harap kamu dapat salin semua latihan ini di dalam buku tulis itu dan hantarkan gambar latihan kamu kepada Cikgu Syah. Di akhir latihan ini, Cikgu Syah ingin berikan kamu latihan membaca. Baik, mari baca ayat mudah bersama dengan Cikgu Syah. Saya ada bola baru. Raju suka baju biru. Kera itu lari laju. Lelaki itu bawa kereta. Mimi ada 5 sepatu. Guru beli 3 kerusi. Baiklah murid-murid, latihan membaca ini kamu perlu salin di dalam buku. Kemudian latihlah membaca di rumah. Baiklah murid-murid, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.